This video is brought to you by Riz IT Kuantan. Riz IT Kuantan menawarkan kepada kita Dell laptop dengan harga mampu milik. Sangat sesuai digunakan oleh student-student sekolah atau universiti bagi memudahkan korang join kelas online dan menyiapkan assignment. So guys, sempena sale 10-10 ini, Riz IT Kuantan bagi special offer untuk korang. Free cleaning fan, laptop Dell dengan diskaun RM700 mengikut harga terkini. PS4 jailbreak promo RM70, format laptop ataupun PC serendah RM20. Upgrade SSD, free USB thumb drive 64GB, boost USB 2.0, set PC mengikut SRP. Wow, menarik guys. Tunggu apa lagi? Grab sekarang sementara offer masih lagi ada. Link Riz IT aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborak berkenaan dengan One Piece. Dalam babak terakhir chapter 1062, kita dapat menyaksikan sebuah kapal milik World Government sedang berlayar di New World dan mereka telah diutuskan oleh World Government atas dua misi, iaitu untuk memulangkan Seraphim Kuma ke Egghead dan membunuh Dr. Vegapunk. Setakat yang kita ketahui sebelum ini, Dr. Vegapunk adalah salah seorang aliansi milik kerajaan dunia yang membuatkan di sini even Lucci pun tertanya-tanya yang sekarang mereka akan membunuh seorang yang sangat berguna di dunia. Adakah Dr. Vegapunk terkait dengan insiden Lulusia Kingdom? Kemudian Stussy mengatakan yang Lucci sepatutnya lebih mengetahui dari mereka dengan firasatnya dan Kaku memohon supaya Lucci tidak membawa mereka kepada bahaya. Dan di babak terakhir ini sahaja banyak perkara menarik yang kita perolehi. Cumanya dalam video ini kita akan mengupaskan 5 perkara yang berkemungkinan akan terjadi sekiranya CP0 gagal membunuh Dr. Vegapunk. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Yang pertama, Vegapunk akan menjadi aliansi Mugiwara. Pada aku benda ni sangat berkemungkinan untuk berlaku, walaupun sebelum ini kita dapat melihat Lilith cuba mengugut Mugiwara Crew dan cuba untuk merampas barangan milik mereka. Namun kita juga dapat melihat bahawa Shaka, iaitu Punk bernombor 1 dengan sifat logik, menghalang Lilith dari bertindak terburu-buru. By the way, baru-baru ni dalam chapter 1062, Oda bagi tahu yang dia ada buat sedikit kesilapan, iaitu rambut Seraphim Kuma sepatutnya berwarna putih dan Atlas sepatutnya bernombor 5 dan bukan 6. Alright, pada aku seperti mana penjelasan Kaku dalam chapter 1062. Kat sini Kaku mengatakan yang Vegapunk ada 6 lagi cyborg yang mewakili dirinya yang kesemuanya terhubung seperti satelit. Jadi aku merasakan bahawa orang sejenis Vegapunk sudah tentunya juga telah meletakkan pengesan kepada setiap rekaannya bagi mengetahui dan mengelakkan dirinya dari sebarang bahaya dan melihatkan ketiga-tiga CP0 di sini berencana untuk membunuh Vegapunk di hadapan Seraphim Kuma. Aku berpendapat bahawa Vegapunk telah terlebih dahulu mengetahui kedatangan dan tujuan jahat mereka. Bahkan bukan itu sahaja, aku merasakan bahawa Vegapunk diarahkan untuk dibunuh juga adalah mungkin disebabkan pengesan Vegapunk yang telah diletakkan di dalam rekaannya telah pun terkantoi dan telah sampai ke pengetahuan Gorosei ataupun Im Sama, membuatkan Vegapunk sangat bahaya sekiranya dibiarkan terus hidup. Kerana ada rahsia World Government yang sangat sulit sehinggakan Gorosei sendiri perlu menghadap Im Sama. Jadi kalau Vegapunk beraliansi dengan Mugiwara Pirates, aku tak dapat bayangkan macam mana bahayanya lanun Mugiwara ini, dan sudah tentulah banyak upgrades yang Vegapunk dapat sediakan kepada Mugiwara Crews. Sebelum ni aku ada cerita pasal Seraphim Gear 5th Luffy. Kalau korang belum lagi tengok video tu, korang boleh tengok lepas ni. Okay, berkenaan dengan upgrades ni, aku rasa macam Frankie, Thousand Sunny dan sebagainya tu, aku rasa mungkin sangat obvious. Cumanya aku nak sentuh pasal Rumble Ball Chopper. Macam yang kita boleh tengok dalam chapter 1014, Chopper telah teringatkan tentang Caesar yang mengatakan gigantification yang hanya bertahan selama 3 minit hanya menghabiskan Borehyo. Nah, Kemudian Caesar telah membantu Chopper
untuk meningkatkan tempoh masa gigantificationnya selama 30 minit dengan sedikit risiko, iaitu membuatkan Chopper berubah menjadi baby grandpa. So dekat sini aku rasa mungkin Vegapunk akan membantu Chopper dengan Rumble Ball dia tu. Jadi disebabkan berkemungkinan Vegapunk menyertai Mugiwara Crew, this will lead us to point number 2, which is yang kedua, Vegapunk akan dedahkan rahsia World Government. Sebagai seorang yang telah lama bekerja dengan World Government, sudah tentulah Vegapunk mengetahui banyak perkara, dan perkara tersebut sudah tentulah perkara yang sangat-sangat diperlukan Mugiwara Pirates, which is yang pertama, in my opinion, is Vegapunk mengetahui berkenaan The Last Road Poneglyph. Aku tak tahu kenapa hati aku kuat mengatakan bahawa The Last Road Poneglyph tu berada di bawah jagaan World Government. First adalah disebabkan Pulau Laugh-Tale memerlukan keempat-empat Road Poneglyph untuk sampai ke sana. Lepas tu Pulau Laugh-Tale akan ditemui. Lepas tu lanun tersebut bakal ditabalkan sebagai Pirate King, dan hal ini akan mengganggu gugat keseimbangan dunia. Sebab kita sedia maklum, sistem Yonko dibiarkan terwujud atau sengaja dibentuk agar World Government tidak perlu menentang pirate secara runcit, dan mudah bagi pihak World Government memantau pergerakan dan perancangan masa depan lanun-lanun ini semua. Sebab kita boleh tengok masa Kaido dan Big Mom berhubung, pihak Marine berjaya intercept perbualan mereka. Jadi diorang tahu apa hala tuju Yonko Big Mom dan Yonko Kaido, dan sudah tentulah seluruh kru dan aliansi lanun-lanun mereka bergerak ke arah satu aspirasi yang sama. Dan kita sedia maklum bahawa setiap Yonko ini saling cuba untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Jadi kalau ada sahaja Yonko yang cuba untuk bergabung, benda ini akan trigger World Government untuk sedaya upaya untuk menentang mereka. So kalaulah terlahirnya seorang lanun yang dominan, which is the Pirate King yang baru ditabalkan, sudah tentu perkara ini akan mendatangkan masalah kepada World Government. Bayangkan, kata-kata terakhir Roger sahaja pun mampu menyuntik orang ramai untuk menjadi lanun. Ini kan pula a living Pirate King yang segar bugar macam Luffy. Sudah tentu perkara ini tidak akan dibiarkan World Government. Yes, I know, dalam booklet Road to Laugh-Tale Volume 1, Oda telah menimbulkan persoalan bahawa Road Poneglyph sudah pasti berada di pulau yang Mugiwara Crew belum jelajahi, dan memberikan 3 contoh besar, iaitu berkemungkinan ada di Pulau Vira, berkemungkinan ada di Pulau Elbaf dan Hachinosu, dan 7 pilihan kecil, which is Risky Red Island, Raijin Island, Mystoria Island, Balloon Terminal, Yukiryu Island, Empty Bluff Island atau Karibari Island, which is sarang Yonko bagi Apple 9 Island dan lain-lain. Korang perasan tak? Oda mengatakan sudah tentu Poneglyph tersebut berada di pulau yang belum dijelajahi Luffy. Marijoa juga adalah salah satu tempat yang belum lagi dijelajahi Mugiwara Pirates kan. Dia macam fishy sikit kat situ. Mungkin ada yang berpendapat takkanlah Oda nak sebut semua. Maksud aku paling tidak sebutlah juga, sebab Marijoa pun main location apa. Bagaimana menurut kalian? Dan satu perkara menarik yang lain adalah berkemungkinan juga Vegapunk tahu pasal senjata kuno Uranus. Sebenarnya menarik tau chapter 1062 ni. Dia antara korang perasan tak perasan je. Satu, kita diperlihatkan dengan Sea Beast yang bukan sahaja resembling Sea King, bahkan siap di-upgrade lagi dan dilengkapi dengan senjata lengkap. Kat sini kita boleh tengok, kalau Poseidon boleh mengawal Sea King, Vegapunk boleh mengawal Sea Beast, siap dilengkapi senjata lagi. Lepas tu pula, sebelum ni aku pernah dengar ada satu teori yang boleh dikatakan masyhur jugalah, yang mengatakan bahawa Pluton berkemungkinan merupakan satu robot gergasi, dan there you go, the Vega Force. Dan kita juga mengetahui bahawa Uranus terkait dengan Dewa Rome yang mampu mengawal langit. Dan menariknya, dalam chapter 1062 ni juga kita dapat melihat ikan paus yang berterbangan, ikan-ikan berterbangan, dan kat part ini pada aku menarik sebab Atlas mengatakan yang dia menciptakan satu teknologi yang mampu untuk mengubah suhu, seterusnya mampu mengubah cuaca. Jadi aku tertanya, adakah insiden Lulusia Kingdom ini yang dikatakan berkemungkinan terkait dengan Dr. Vegapunk oleh Lucci? Sebenarnya Vegapunk telah menciptakan sebuah device yang mampu untuk merubah sesuatu cuaca, termasuklah mampu untuk memanggil petir untuk menyambar sesuatu tempat. Apa menurut kalian? Yang ketiga, bertambahnya bukti SWOT tentang kejahatan World Government. Kalau korang tengok video aku pasal ahli penuh SWOT dalam video sebelum ini, korang akan dapat idea ke mana aku nak bawa korang untuk bahagian ini. So kalau korang belum lagi tengok video pasal SWOT tu, korang boleh tengok lepas ni. Okay? Aku tinggalkan link di ruangan komen kat bawah.
Alright, first, kita boleh tengok masa kat Wano Arc, chapter 956, X-Drake ada mendedahkan berkenaan kehadiran CP0 kepada Kobe. Dan kita dapat melihat Kobe agak resah dan merasakan sesuatu yang tak kena. Dan kita juga tahu yang Pulau Egghead dengan Navy Base G14 tak jauh. So, kalaulah ada apa-apa terjadi kepada Vegapunk, sudah tentu diorang akan tahu dan memandangkan nyawa Vegapunk yang terancam, tentu diorang akan ambil tindakan. Yang keempat, Egghead bakal menjadi wilayah lindungan Mugiwara Pirates. So perkara ni aku rasa antara perkara yang paling logik untuk berlaku. Cuma sudi tak sudi je lah Vegapunk kan. Sebab sebagaimana yang kita tahu, Pulau Egghead selain memiliki sebuah pertahanan yang hebat, pulau ini juga sudah tentunya dilindungi oleh World Government. Jadi apabila Vegapunk gagal dibunuh, sudah tentu pulau ini tidak lagi selamat dan bukan lagi akan berada di bawah lindungan World Government. Dan dengan sebuah hint yang baharu, kita dapat melihat pemberi hint mengatakan yang Pulau Egghead diangkat ke sebuah lokasi yang baharu. Jadi ada kemungkinan juga yang Vegapunk mampu untuk melindungi pulaunya sendiri, dan juga tidak menolak kemungkinan yang Egghead juga akan berada di bawah perlindungan Yonko Luffy. Yang kelima, World Government akan mula mensasarkan Mugiwara Pirates sebagai target utama mereka. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, sekarang ni sahaja pun setelah kita didedahkan bahawa Luffy merupakan pemakan Devil Fruit Nika no Mi, iaitu Devil Fruit yang dicari-cari selama 800 tahun ini, Luffy juga merupakan sasaran World Government. Namun sekiranya Vegapunk menyertai atau menjadi aliansi Luffy, sudah tentulah Mugiwara Pirates bakal menjadi sasaran utama pihak World Government untuk dihapuskan. So guys, macam mana pula menurut korang? Apakah yang akan berlaku sekiranya Datuk Dr. Vegapunk gagal untuk dibunuh CP0? Lucci, kaku dan seterusnya akan dilucutkan jawatan ke apa ke? Sila tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi